Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Berita terkini, Mahathir disiasat. Itu antara kenyataan anaknya Mukhris ya. Dan melalui pendadahan ini sebenarnya dikatakan Mahathir tengah disiasat oleh pihak ISPRM. Jadi apa sebenarnya ya? Kenapa Mukhris menyatakan ataupun membuat pendadahan ini? Ada kebenar atau tidak? Ya, mari kita ikuti kenyataan daripada Mukhris ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita ikuti berita gempa hari ini. Mukhris akan ISPRM siasat bapaknya, yaitu Dr. Mahathir Mohamad. Jadi ini dia antara kenyataan terkini daripada Mukhris bahwa bapaknya ya sedang disiasat oleh pihak ISPRM. Beliau sendiri katanya melihat notis ditandatangani oleh Azam Baki kepada abang-abangnya Mirzan dan juga Moghzani. Jadi Presiden Pejuang Mukhris Mahathir hari ini mengesahkan bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sedang menyiasat bapaknya, yaitu bekas Perdana Menteri ya Datuk Mahathir Mohamad. Menerusi agensi anti rasuah itu menghantar notis yang ditandatangani oleh Ketua Pesuruhjaya ISPRM Azam Baki kepada abang-abangnya, yaitu Moghzani dan juga Mirzan yang menyatakan perkara itu. Moghzani berkata, saya melihat notis yang ditandatangani sendiri oleh Azam Baki kepada Mirzan dan juga Moghzani. Katanya dalam video yang dimuat naik Malaya Daily di YouTube. Di awal notis itu menyebut bahawa siasatan dikenakan ke atas Mahathir. Kemudian kedua-dua abangnya itu diarahkan membuat pengisiran harta untuk membantu siasatan. Sedang Mukhris turut berkata keluarganya berasa heran mengapa Moghzani dan juga Mirzan turut disiasat, sedangkan sasaran utamanya adalah ayahnya, yaitu Mahathir. Jadi memang dari awal katanya kami agak rasa pelik ya apabila siasatan dimulakan ke atas seseorang itu, kononnya disaki menyalahgunakan kuasa. Kita pun belum pasti sebenarnya karena tidak diberikan butiran terperinci. Tetapi katanya yang disiasat ialah anak kepada yang didakwah melakukan kesalahan itu. Pada Januari lepas, ISPRM dilaporkan mengarah Moghzani dan Mirzan mengisytiharkan harta mereka sejak 1981 ketika Mahathir mula-mula menjadi Perdana Menteri. Dan itu adalah sebahagian ya daripada siasatan berhubung rekod perniagaan luar pesisir yang didedahkan oleh sebuah konsortium wartawan, kata ISPRM pada masa itu tanpa menyebut sasaran utamanya ialah Mahathir. Moghzani turut mengesahkan kepada Bloomberg dalam satu temu bual yang dilaporkan minggu lepas bahawa bapaknya ialah suspek utama siasatan ISPRM. Jadi itu antara kenyataan sahabat semua terkini ya daripada anak kepada Mahathir Mohamad yang mengatakan bahawa sasaran utama ya untuk penyiasatan dan juga siasatan itu adalah bapa mereka. Jadi ya hari ini sebenarnya kalau sebelum ini kita mendengar ya dua lagi anak Mahathir ya turut membuat satu pengakuan kononnya ya itu Dr. Mahathir sasaran sebenar siasatan ISPRM itu antara dakwaan anak ya kepada siapa nih, kepada Dr. Mahathir Mohamad. Jadi dalam itu sahabat semua, Ketua Pesuruhjaya ISPRM Pencegahan Rasuah Tan Sri Azam Baki tidak mahu mengulas dakwaan dua anak Tun Dr. Mahathir Mohamad itu, kononnya mereka diarah untuk membantu siasatan terhadap bekas Perdana Menteri itu. Sebaliknya Azam berkata, beliau perlu melihat fakta terlebih dahulu berhubung dakwaan terbabit. Tiada komen untuk itu, biar saya periksa fakta terlebih dulu, katanya ringkas. Beliau diminta mengulas kenyataan Moghzani dan juga Mirzan bahawa mereka diarah oleh ISPRM untuk membantu siasatan ke atas Mahathir Mohamad. Ya, kata dahulu beliau hadir pada majlis pelancaran Pusat Kecemerlangan Keselamatan Cyber yang disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam temu bual bersama media antarabangsa Sabtu lalu, Moghzani mendakwa bapanya menjadi suspek utama dalam siasatan yang dijalankan pihak ISPRM. Dakwanya, beliau dan Mirzan pula menjadi saksi kepada apa yang sedang disiasat agensi pencegahan rasuah itu. Sebelum ini dilaporkan ISPRM memanggil Mirzan dan Moghzani untuk disahul siasat pada Januari lalu. Walaupun asas sebenar siasatan mereka tidak jelas. Dua beradik itu turut diarahkan mengisytiharkan segala aset ahli dan tidak ahli yang berada dalam pegangan mereka, sama ada dalam ataupun di luar negara. 6 Februari lalu, Azam yang dilaporkan berkata ISPRM belum menerima sebarang maklum balas dan mengatakan Mirzan dan Moghzani boleh didakwa jika gagal mengisytiharkan harta mereka kepada pihak itu, yaitu ISPRM.
Jadi berkaitan itu kedua adik-beradik itu mengeluarkan kenyataan akbar pada 8 Februari lalu bagi meminta SPRM bersabar dan mengatakan bahwa adalah usaha yang mustahil untuk mengumpulkan maklumat selama 43 tahun. Jadi menurut Mirza Namaksani, SPRM meminta senarai aset sejak 1981, yaitu tahun pertama Mahathir menjadi Perdana Menteri. Itu dia sahabat semua. Nampaknya ya apa yang saya boleh lihat di sini melalui pengamatan kita, ketiga adik-beradik ini ya, yang dua ini sudah diminta untuk isytiharah harta. Yang terkini adalah kononnya ya Mukhris membuat pendedahan yang kononnya sasaran utama yaitu untuk siasatan pihak SPRM adalah bapa mereka. Jadi sekarang ini kita boleh lihat ya mereka begitu meroyan, kepanasan sahabat-sahabat semua ya sehingga berbagai drama yang mereka lakukan seperti mana membuat dakwaan, kononnya mereka diarah oleh SPRM untuk menjadi saksi dan sebagainya. Bagi saya sahabat semua, itu adalah satu perkara yang tidak logik ya. Bagaimana ya pihak SPRM mengarahkan mereka untuk menjadi saksi bagi penyiasatan ke atas bawahan mereka sendiri? Tidakkah itu satu yang memang kurang berfakta atau sebagainya? Atau adakah apa yang mereka katakan ini hanya semata-mata untuk mewujudkan persepsi ya kononnya SPRM ini salah guna kuasa, SPRM menekan ya dan sebagainya? Adakah itu yang coba mereka lakukan sahabat-sahabat semua? Mungkin Anda boleh berikan pandangan Anda di dalam ruangan komen. Alright, sampai di sini saja. Tapi sebelum saya akhiri, saya ingin berikan sedikit lagi update ya. Kalau beberapa hari lalu Menteri Agama ya itu Muhammad Naim ya dimasukkan ke hospital untuk menjalani pembedahan, dan hari ini apabila mendapat info terkini, Muhammad Naim telah pun dibenarkan pulang ke rumah lepas jalani pembedahan. Itu dia, pembedahan berjalan dengan lancar dan ia dapat dilakukan dengan terbaik sekali. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar telah dibenarkan pulang ke rumah selepas menjalani pembedahan di Hospital Putrajaya. Muhammad Naim yang sebelum ini menjalani pembedahan membuang batu karang dari kelenjar air liur berkata beliau akan meneruskan rawatan dan terapi di rumah. Jadi saya merakamkan ucapan terima kasih atas segala hikmat dan jasa baik yang diberikan oleh warga kerja Hospital Putrajaya, terutama kepada doktor dan jururawat yang merawat saya sepanjang menjalani rawatan di sini. Katanya, semoga Allah merahmati semua warga kerja petugas barisan hadapan yang berkhidmat dengan tulus hati, ikhlas, mengharapkan reda Allah, katanya menerusi satu status yang dimuat naik di Facebook hari ini. Muhammad Naim juga yang menerima rawatan di hospital itu sejak beberapa hari lepas turut menerima kunjungan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari Jumaat yang lepas. Itu dia. Jadi perjalanan atau pendedahan itu telah berlaku dengan baik. Jadi kita harapkan ya Menteri Agama ini dapat sehat ya, kembali pulih sebaiknya untuk kembali yang melaksanakan tanggungjawab beliau sebagai Menteri Agama di Jabatan Perdana Menteri. Terima kasih sahabat semua. Sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, apapun kangkap 2 tahun keinginan, dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.